Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan apa khabar? Saya Sifus Saif, pakar Twitter Math nombor 1 anda. Dalam video kali ini saya nak kongsikan 5 tips untuk smart self study sepanjang tempoh PKP kali ini. Okey. Tips nombor 1. Yang pertama, mesti ada aim atau objektif setiap kali kita memulakan pelajaran. Aim yang kita buat mesti ada tujuan yang jelas dan tempoh masa. Contohnya, hari ini saya nak hadamkan chapter 4 matematik contohnya. Ataupun dalam tempoh seminggu saya nak habiskan semua soalan ulang kaji SPM Bahasa Melayu. Jadi kat situ ada tujuan dia dan ada tempoh masa dia. Itu mesti ada dalam aim. Terlebih baik lagi kalau kita boleh tulis apa aim kita tu dan tampal di satu tempat yang boleh dilihat dengan mudah. Kemudian tips yang kedua, tips nombor 2, mesti ada strategi dalam belajar. Okey, tak salah kalau kita tak ada strategi. Tapi dengan strategi yang betul, masa yang kita gunakan akan lebih efektif dan berkesan. Contoh mudah strategi ialah kita sediakan jadual ringkas belajar. Ataupun kalau kita ni jenis yang tak boleh nak ikut jadual, kita buat satu ketetapan mudah. Contohnya, hari Isnin saya nak belajar Bahasa Melayu 1 jam, Matematik 1 jam, dan hari Selasa saya nak belajar Sains 1 jam, Sejarah 1 jam. Itu contoh. Ketetapan ni akan bergantung pada strategi dan kesesuaian macam mana cara kita belajar. Tips nombor 3, mesti ada motivasi. Tak ada motivasi, tak ada siapa nak bangun pagi pergi kerja. Betul tak? Tak ada motivasi, tak ada siapa nak jadi askar untuk mempertahankan negara. Dan tak ada motivasi, tak ada siapa nak duduk mendengar arahan untuk duduk di rumah sepanjang PKP kali ini. Dan tanpa motivasi juga, pelajar tak akan ada semangat nak belajar. Jadi mesti ada motivasi. Itu yang akan drive kita buat study kita. Contoh motivasi yang mudah dan efektif ialah mak dan ayah kita. Cakap kat mak dan ayah kita, suruh kita untuk belajar. Share jadual kita pada mak ayah dan ingatkan kita untuk mulakan pelajaran kita. Ataupun motivasi yang terbukti berkesan juga adalah reward, hadiah. Bila kita habis satu-satu topik, kita boleh reward diri kita dengan sesuatu. Contoh makanan ke, kita pergi shopping ke, kita main game sejam ke, semua tu okay, not bad. Kita boleh reward diri kita. Ataupun kita boleh set dengan mak ayah kita, set dengan parent kita. Cakap kat mak, kalau Man habis jawab soalan fizik ni dapat 100 markah, mak bagi hadiah. Cakap kat mak, hadiah apa? Cakaplah doa mak ayah supaya kita berjaya. Alhamdulillah. Itu contohlah. Hadiah ni dia boleh jadi macam-macam. Kemudian tips nombor 4, support system. Setiap sesi pembelajaran yang baik mesti ada support system. Contoh mudah. Support system yang macam mana? Kalau kat sekolah kita ada cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu tu adalah support system kita. Bila kita tak tahu, bila kita tak faham, kita boleh terus tanya cikgu. Tapi kalau kita belajar sendiri, macam mana? Sebenarnya kita ada banyak support system yang kita boleh guna di sekeliling kita. Paling mudah, mak ayah. Mak ayah ataupun abang dan kakak kita. Boleh terus tanya sesuatu yang kita tak faham ataupun yang kita tak tahu nak buat. Ataupun kalau mak ayah tak boleh nak bantu, kita gunakan teknologi. Apa yang kita tak faham, contohnya macam mana nak mengira daya, Google je daya, ataupun kita Google Force. Kita tinggal klik sahaja untuk dapatkan apa yang kita nak faham, apa yang kita nak tahu. Last kali, kalau teknologi pun tak boleh nak membantu, mungkin sebab biasanya bahasa Inggeris kan, ataupun kadang-kadang bahasa Melayu pun dia bahasa yang tinggi, yang susah untuk kita faham, kita boleh tanya yang lebih pakar. Siapa yang lebih pakar? Kita boleh tanya cikgu, ataupun kita boleh tanya tutor-tutor yang kita kenal. Kita WhatsApp ke, Telegram ke, call ke. Cuma kadang-kadang mungkin mereka ni masa limited.
ada kekangan yang lain. Jadi kalau segan nak tanya, susah nak tanya, boleh join group tuition online Sifu Saif. Drop je soalan tu dalam group tu. Senang je nak join. Boleh pergi pada Facebook page Sifu Saif, okay? Dan di situ tunjukkan macam mana nak join kelas online Sifu Saif. Itu kalau jika berminat lah. Okay, kemudian tips nombor 5, check and balance. Okay, check and balance juga penting. Setiap kali kita buat revision ataupun kita belajar benda yang baru, mesti buat check and balance. Okay, kenapa nak kena ada check and balance? Sebab kita takut kita salah faham ataupun kita belajar ajaran yang salah, ajaran yang sesat. Macam mana nak buat check and balance ni? Okay, antaranya kita boleh buat soalan-soalan ulang kaji, dan peperiksaan. Dan kita boleh check sama ada jawapan kita sama dengan skema jawapan ataupun tidak. Okay, buku latihan kita tu, sebaik-baik buku latihan adalah buku yang kita yang datang dengan skema jawapan, yang ada cara menjawab, supaya kita boleh bandingkan apa yang kita faham dengan apa yang penulis buku tu faham. Okay? Ataupun lebih afdal lagi, lebih baik lagi, check dengan orang yang lebih pakar, macam poin nombor 4 tadi. Check dengan cikgu dan check dengan tutor, betul tak apa yang kita faham ni. Okay? Cikgu ataupun tutor biasanya lagi mahir. Okay? Biasanya sekali pandang dia dah boleh nampak apa kesilapan kefahaman kita ataupun apa kesilapan jawapan kita. Okay. Jadi itu 5 tips untuk smart self-study sepanjang PKP ni. Kalau faham, boleh amalkan. Kalau tak faham dan perlu bimbingan lebih lagi, boleh join group Sifu Saif dengan pergi ke Facebook page Sifu Saif. Okay, jadi selamat beramal. Bye.